Salam sejahtera semua. Nama saya Haris Raghavendra dan saya dari Elektrik Tahun 2. Hari ini saya akan memberikan sedikit penerangan tentang pengenalan tajuk kami, iaitu cabaran atas pembelajaran talian. Pembelajaran atas talian menjadi sesuatu yang tidak asing lagi buat kita semenjak wabak COVID-19 melanda dunia ini. Hal ini telah menyebabkan para guru dan murid secara drastik perlu mengubahkan kaedah pembelajaran dan pemudahcaran, iaitu PDPC, dengan melakukannya secara atas talian. Pembelajaran atas talian boleh didefinisikan sebagai proses penyampaian ilmu yang dijalankan menerusi pelbagai jenis platform sebagai Google Meet, Zoom, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Platform untuk menjalankan pembelajaran atas talian terlalu banyak, namun untuk melaksanakannya tak semudah yang kita sangka, kerana terdapat banyak kekangan ataupun cabaran yang perlu dihadapi. Untuk cabaran pembelajaran atas talian yang pertama, iaitu ketiadaan peranti. Sejak pandemik COVID-19 ini, ianya telah memberi kesan yang amat dahsyat kepada semua orang, terutamanya kepada golongan yang kurang berkemampuan. Sejak kerajaan mengisytiharkan penutupan sekolah dan pembelajaran dilakukan menerusi atas talian, ramai ibu bapa mula berasa resah. Hal ini kerana tidak semua ibu bapa berkemampuan untuk membeli peranti untuk anak mereka yang bersekolah. Oleh itu, anak-anak mereka perlu berkongsi peranti secara bergila-gila untuk menyertai kelas atas talian. Ini menjadi cabaran pembelajaran atas talian terbesar dalam bidang pendidikan. Kedua, suasana yang tidak kondusif. Keluarga yang memiliki rumah yang selesa pasti tidak akan merasai masalah ini. Bagi golongan yang tinggal di rumah yang sempit dan perlu berkongsi bilik bersama adik-beradik, hal ini pasti menjadi antara cabaran pembelajaran atas talian buat mereka. Tambah-tambah pelajar yang akan menghadapi peperiksaan besar seperti SPM dan sebagainya. Suasana riuh di rumah, ruang belajar yang tidak selesa akan menyebabkan mereka sukar untuk memberi tumpuan ketika pembelajaran dijalankan. Selain itu, dikatakan ada juga segelintir ibu bapa seolah-olah tidak memahami dan memberi tugasan rumah ketika anak perlu menyertai kelas atas talian. Jika dibiar berlarutan, anak-anak ini pasti akan berasa tertekan dan tidak bagi berminat untuk belajar. Terima kasih. Nama saya ialah Subdesaran Analaki Armugisaran. Sekarang saya nak bagi keterangan untuk isi ketiga. Isi ketiga iaitu kemahiran guru dalam menggunakan teknologi digital. Seperti mana yang kita tahu, tidak semua warga pendidik di Malaysia mahir dalam bidang teknologi, kerana ada dalam kalangan mereka sudah berusia dan tidak terdedah dengan teknologi digital masa kini. Ini adalah salah satu cabaran pembelajaran atas talian yang perlu dihadapi oleh guru-guru untuk melaksanakannya, kerana ia mengambil masa yang agak lama bagi guru yang kurang mahir dengan aplikasi atas talian untuk menyediakan bahan mengajar dan mampu menarik perhatian para pelajar. Namun begitu, kesungguhan dan rasa tanggungjawab para guru di Malaysia ini harus dipuji, kerana mereka tetap berusaha untuk belajar cara menggunakan aplikasi digital yang ada semata-mata untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Mereka boleh menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom, Microsoft Teams dan lain-lain untuk mengadakan kelas secara dalam talian. Itu saja, sekian, terima kasih. Saya ingin membentangkan cabaran
sikap pelajar ketika sesi pembelajaran atas talian. Kesan pelaksanaan pembelajaran dalam talian adalah pengurusan emosi. Peringkat awal pelaksanaan PKP seakan memberi rahmat kepada pelajar kerana tidak perlu hadir ke sekolah dan menjalani aktiviti PDP harian. Akan tetapi, jangka masa PKP yang lama dan dilanjutkan pula dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB selama 4 minggu menjadikan pelajar menaiki rasa bosan terkurung di rumah. Murid tidak dapat bertemu rakan sebaya, bermain dan berbual dengan sahabat karib di sekolah ataupun menjalani aktiviti co-kurikulum. Ini menyebabkan emosi murid mulai mengalami ketidakstabilan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fahri Arsyad dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan bantuan graf yang sedang ditayangkan di skrin sekarang ini. Untuk pengetahuan madam, graf ini adalah tinjauan yang telah dilakukan di sebuah universiti sebagai wakil para mahasiswa di seluruh Malaysia. Seperti yang ditunjukkan oleh graf ini, medium yang paling sering digunakan adalah Google Meet dan Microsoft Teams dan meninggalkan medium lain dengan sangat jauh. Hal ini kerana dibandingkan dengan medium seperti WhatsApp dan Telegram, Google Meet dan Microsoft Teams mampu melakukan pembelajaran secara langsung di atas talian atau ringkasannya secara live di depan mata. WhatsApp dan Telegram digunakan hanya untuk memberikan maklumat kepada pelajar dan tidak mampu belajar secara live atau secara langsung beramai-ramai seperti yang dilakukan oleh Google Meet dan Microsoft Teams. Selain daripada itu, medium yang lain kurang digunakan kerana tidak popular dibandingkan Google Meet dan Microsoft Teams. Dan itu saja yang saya boleh berikan daripada graf ini. Dan graf terusnya, selain daripada graf terusnya ini, graf yang diberikan di skrin sekarang ini adalah tinjauan terhadap cabaran rangkaian internet di kawasan masing-masing. Seperti yang dapat dilihat, masih ada beberapa golongan mahasiswa yang mempunyai gangguan rangkaian internet dan ini memberi kesan kepada mereka untuk fokus ketika belajar. Dan sekian daripada saya, dan saya akan beri pembentakan ini kepada ahli seterusnya, Tivanish. Terima kasih Faik. Kesimpulannya, setiap pihak sama ada guru, pelajar atau ibu bapa mestilah bekerjasama dalam mengatasi setiap masalah yang wujud agar pembelajaran atas talian menjadi satu kaedah yang berkesan dalam menyampaikan ilmu tanpa menyebabkan sesiapa pun ketinggalan dalam pelajaran. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.